Macam mana nak buat IC kita korang boleh edar macam tu je, sebar macam tu suka-suka hati. Okey, jadi bila dia dapat masa tu, he was down, then dia check, dia kata aku tak pernah pun register benda ni. So dia pun log in, dia check, dia masuk nombor IC dia pun terkejut. Perlu terangkanlah, benda ni kan dah dipersetujui, dah ada perjanjian, kan dah bersalaman PM Jokowi dengan PM Anwar Ibrahim, kan Menteri Luar Indonesia pun dah terangkan. No. Boleh bersama sikit. Assalamualaikum dan selamat datang ke Cili Kasih Taruk. Dah lama seminggu dah kita tak on air Cili Kasih Taruk. Saya pula sibuk tengah buat apa semua, because bukan saya yang sibuk. Masalahnya partner saya ni dia lawyer. Dia banyak kes minggu ni. Jadi Assalamualaikum juga. Terima kasih kerana follow kita. Cili Kasih Taruk on YouTube. Share, like, subscribe. Bagi tahu kat kawan-kawan semua, Cili Kasih Taruk antara podcast yang sekarang tengah organically naik. Kita tak pernah buat benda-benda yang ni. Semua organically because kita ni marahan, tak beli live, kita tak promo apa pun, because kalau promo pun saya share, dia share, kita share je lah. Tapi saya nak minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, yang rasa ada manfaat daripada kita punya Cili Kasih Taruk ni, tolonglah share dekat TikTok, Facebook, tak kisahlah, YouTube, apa saja platform yang anda suka, hatta kalau Instagram ke apa ke, tolong share. Kita nak maklumat kita ni sampai kepada orang lain semua. Maklumat, yang itu yang penting. Seperti mana biasa dalam Cili Kasih Taruk, Salim, kita nak rakyat Malaysia seberapa ramai yang mungkin mendapat pelbagai info. So antara info yang sekarang tengah panas ni adalah insan di Selangor. Kita adalah insan. Insan di Selangor. Apa cerita ni, Lip? Insan ni? Dia start mula-mula, ni saya cerita sikit lah apa yang berlaku dekat TikTok. Kita cerita pasal TikTok. TikTok ni kita tak boleh nak nafikan kehebatan TikTok, pengaruhnya TikTok ni, pengaruhnya Twitter, pengaruhnya Facebook, pengaruhnya semua media platform ni. Okey, apa yang berlaku dekat TikTok? Ada satu hamba Allah ni by the name Mat entah, kejap nanti saya check tengok nama dia. Tapi dia telah mendedahkan, dia bagi tahu dekat YB Viral, ada satu nama YB Viral yang popular dekat TikTok ni. Dia bagi tahu YB Viral, kau kutuk kerajaan Selangor, kau kutuk kerajaan semua, tapi kau sendiri pun ambil jugalah benefit daripada insan tu. Jadi dia terkejut lah YB Viral, bila masa aku apply. Dia kata dia tak pernah apply. Dia kata kau jangan tipu lah. Dia siap expose insan yang scheme insurance tu, yang bestnya yang fake ID Mantoba nama dia. Mantoba baru teringat. Mantoba ni telah mengekspos benda tu. Dia kata dia siap bagi nama penuh, IC semua keluar tau. Jadi sekarang ni yang menjadi masalahnya, mula-mula yang kita was a bit upset, macam mana nak buat IC kita korang boleh edar macam tu je, sebar macam tu suka-suka hati. Okey, jadi bila dia dapat masa tu, he was down, then dia check, dia kata aku tak pernah pun register benda ni. So dia pun log in, dia check, dia masuk nombor IC dia pun terkejut bila masa dia bagi ni. Memang betul lah, jadi terkejut. Dia pun bawa kawan-kawan dia, ada tim besar. Dia ada SZO official, dia ada Papa Berry. So dia ada ramai So dia ada termasuk sekali seorang lagi tu, saya tak ingat nama dia, tapi dia ni ramai. Dia ni dalam satu tim ni. Jadi dia check siasat apa semua jadi kecoh. Bila jadi kecoh, dia kata korang check. Saya pun check. Saya pun masuk nombor IC saya. Check tengok, Masya Allah, saya pun terregister. Padahal saya tak pernah register. Kenapa terregister? Saya tak tahu. Ini yang menimbulkan isu. Jadi benda tu jadi kecoh. Ini saya nak cerita dulu dia punya ground dulu, supaya nanti Cik Rafiq akan explain apa benda yang berlaku. Jadi bila jadi kecoh dekat TikTok, terbawa ke Twitter. Dekat Twitter pun dah jadi kecoh dah. Siapa yang tak register, siapa yang tak ambil pun ada nama dia. Tanpa konsen lah, kiranya maknanya kita tak bagi konsen. Jadi dekat Twitter apa berlaku, saya punya nombor IC pun telah dikeluarkan oleh salah satu fake ID bernama Doxer. Dia ni adalah, kalau tengok dia punya timeline dia semua, dia akan share Fahmi Fazil punya tweet, dia akan share semua kerajaan PH punya tweet. Nampak macam saya berterupa berbayar. Saya tak menuduh, tetapi nampak begitulah. Okey, dan dulu dikenali sebagai The Reds. Orang yang sama dia suka expose orang punya muka, anak bini, bapa, alamat apa semua. So dia ni memang jenis kita, bila kita nak expose ke, ataupun kalau kita nak kutuk ke, ataupun kita nak kritik ke, dia ada limit dia. Okay? Tetapi untuk PH, dia orang boleh buat unlimited things, dan tak ada siapa akan panggil, tak ada siapa akan kesekat. Ini yang menjadi satu benda yang sangat rasanya sangat tak patutlah, tidak adil. Because
Mereka bebas buat apa saja. Dia akan edar kau punya nombor IC, dia akan edar kau punya account bank, dia akan edarkan segala-gala your private life apa semua. Bila kita nak kritik orang tu pun, saya sendiri tak berani. Because why? Walaupun katakan IC number kau ataupun apa bank account kau dah ada dalam tu, ada orang yang expose, itu dia buat. So kita ada legal dengan dia. Kau tak payah nak angkat dan pergi sebar. Bila kau angkat dan kau sebar, itu satu kesalahan jenayah tau. Okey, lepas tu kau tak boleh duduk di belakang. Yalah, sekarang dia boleh duduk lah di belakang Fake ID kan, sebab kerajaan dia punya. Betul. Ya, of course, menteri semua ikut suka kami lah. Menteri akan defend apa semua kan. Tapi ingat brother, when the table turn, Cik Rafiq, itulah dia punya ground kisah dia yang menjadi isunya sebenarnya. Insan Selangor ni, dia merupakan satu touted as perlindungan insurans am berkumpulan yang disasarkan kepada lebih kurang 6 juta, tak silap saya, rakyat Selangor. 5 juta lebih lah dekat almost 6 juta. Close to 6 million rakyat Selangor yang berumur daripada 30 hari sehingga 80 tahun dengan premium insurans dan sebagainya. So, dia merupakan satu mass insurance lebih kurang lah, secara berkumpulan. Dan dia diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Yang menjadi isunya adalah berkenaan dengan company yang terlibat dalam skim insurans Insan ini, yang apabila ramai yang mendapati, saya menceritakan tentang isu-isu yang timbul lah. Antaranya adalah syarikat e-wallet WavePay, yang setelah kajian-kajian dilakukan menunjukkan seolah-olah macam company ini pun terlibat dalam pemberian wang. So, itu pun isu. Ya, dia mereka ada itu isu yang pertama. Isu kedua yang timbul daripada isu Insan ini adalah bagaimanakah sebenarnya data peribadi telah pun dipergunakan. So ini menimbulkan isu sebab antara data-data yang digunakan adalah nama penuh, alamat, nombor IC dan sebagainya. So isu berkenaan data ni, dia pada saya sebagai seorang peguam, dan walaupun mungkin ada peguam-peguam lain yang mempunyai pendapat berlainan, tapi ini pendapat saya dalam Cili Kasih Taruk. Kita percaya bahawa you must have pendapat pelbagai. So ini pendapat saya daripada perundangan. Dan kepada mereka yang mendapati data peribadi mereka telah disalahgunakan, saya nak sarankan, kalau you tidak memberi kebenaran kepada mana-mana syarikat untuk menggunakan nama you, nombor IC you, alamat you, data-data peribadi ini untuk digunakan oleh mereka, maka you ada hak untuk membuat aduan di Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Dan jabatan ini adalah di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital, dan akta ini berkuat kuasa di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta 709. So, dengar tu. Menteri Besar Selangor telah menyatakan bahawa itu sebenarnya adalah pre-pendaftaran. Tapi kalau kita lihat pada apa yang berlaku, data yang ada, dia seolah-olah seperti data itu telah pun dijadikan sebagai sijil policy insurance. Maknanya kita dah ada policy number semua. Dah ada policy number. So adakah sebenarnya data-data kita, data-data anda mungkin di Selangor ini yang sebenarnya telah dikonvertkan untuk menjadi policy insurance? Inilah yang menjadi isu yang paling besar. Isunya bukan tentang company itu, isunya bukan tentang sama ada disalahgunakan oleh kerajaan yang ada sekarang ini. Tapi isu ni adalah sebagai rakyat Malaysia dalam Selangor yang berumur 30 hari hingga 80 tahun itu, adakah anda telah bersetuju? Did you give your consent for you to join that insurance policy? This is the biggest issue. Okey, ini kelakar. Macam mana mak saya, Arifah Damanhuri, yang dah meninggal dunia sejak 31 Mei 2022, boleh mendaftar untuk skim Insan ini pada 9 November 2022? Bila masa mak saya keluar dari kubur daftar skim ni? Seingat saya, mak saya tak dikebumikan dengan smartphone. So mustahil mak saya boleh download app WavePay untuk daftar skim Insan dari dalam kuburnya. Mengarut bukan? This is a very serious data breach. Kami akan pastikan semua pihak yang bertanggungjawab tersungkur. Yang ni adalah Faiz Al-Hajari. Faiz Al-Hajari adalah seorang TikToker yang juga dikenali sebagai Papa Berry. Now, this issue in relation to whether you give consent or not, inilah isu paling besar. Bukan seperti dimainkan di luar itu berkaitan dengan itu skim insurance apa, bagus apa, polisi ni bagus apa, kerajaan prihatin. No, isunya adalah, was your data ever breached? Did you ever give consent untuk data itu dipergunakan? And why tiba-tiba MB menyatakan pra-pendaftaran? Kalau pra-pendaftaran, kenapakah ada mereka yang telah ada sijil policy insurance tersebut? Dan ini isu yang sebenarnya masih live, isu yang sebenarnya masih hidup, isu yang sebenarnya rakyat-rakyat di Malaysia, di Selangor ini kena fikirkan betul-betul apa yang berlaku. Salim. Baik, sekarang ni macam ni. Okey. Korang blur dah.
Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Sebab apa, kalau saya cakap apa pun tak guna. Saya tengah siasat sekarang ni. Apa ada Tank Changkim ni, apa kena-mengena dia. Okay, so ini kita akan sambung lagi the next one. Sebab bagi kita isunya masih hidup, isunya masih kita akan terus hidupkan isu ni. Siapa-siapa yang tak puas hati, silalah pergi kepada ni yang saya bagi tahu tadi ni, jabatan berkaitan dengan kementerian ini di bawah Jabatan Perlindungan data tersebut. You can do your report. Go ahead, do your report. Lodge your report. That's kita akan buat lagi. Okay, kita break sekarang. Lepas ni kita cerita lepas ni lagi Alright, isu lain. Next segment. Bye. Okay. Cili Kasih Taruk, we are back. Cili Kasih Taruk bersama Popinje. Terima kasih. Saya cari share, dulu. Like, subscribe. Saya cari sabun Popinje tak ada jumpa lah. Mana mau cari sabun Popinje kini dikenali sebagai The Parrots. Tolong kalau siapa-siapa ada tahu mana sabun Popinje. Sabun Popinje. Menariklah Salim. Terima kasih kepada mereka yang masih setia bersama dengan Cili Kasih Taruk. Dalam segmen ini kita nak bercerita tentang gerrymandering, atau dalam bahasa Melayunya persempadanan semula. Okey, kita punya apa nama dia, beloved Fahmi Reza, seorang punk yang dia suka buat poster-poster, tapi poster dia lebih mengutuk belah sana satu pihak, belah sini dia kutuk juga tapi dia sikit-sikit. Bila saya suka usik dia dekat Twitter dan dia marah dengan saya lah. Dia jadi sangat emosional. Jangan marah lah Fahmi, brother. Come on. Persempadanan semula ni basically adalah termaktub di dia sebenarnya adalah sekarang kita tahu ada 222 kerusi parlimen. So ada hak-hak di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk sebenarnya menambah kerusi-kerusi dalam parlimen dengan membuat sempadan-sempadan kepada kawasan-kawasan kerusi-kerusi parlimen yang masih ada lagi, termasuk juga Dewan Undangan Negeri. Dan ini di bawah peruntukan, tak silap saya, 112 Perlembagaan Persekutuan. Memang ada law dia, ada perlembagaan. So dia ada tempoh masa yang diperlukan untuk buat, dan bergantung kepada the number of voters. Kalau terlalu tinggi dan kita boleh buat sempadan-sempadan baru. Tapi adakah ianya semata-mata bermotifkan politik, Salim? Baik, apa yang berlaku kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, beberapa hari lepas satu lobak yang boleh bercakap. Saya tak tahu nak panggil dia seorang ke, sebuah ke, sebiji ke kan, tapi saya kata satu lobak yang boleh bercakap. Dia ada satu je kat Malaysia ni. Orang kata, orang tua-tua besar kat saya, dia kata kalau jumpa lobak ni, kamu jangan langgur kepala dia, tak apa. Jangan langgur lutut. Langgur lutut parah sebab otak dia kat lutut. Lobak yang bercakap. Lobak yang boleh bercakap. Okay. Dia telah mengatakan bahawasanya biasalah sekarang dia ni master spinner untuk PH. Kesian dengan PH. PH punya hebat, the grand PH Pakatan Harapan BN. Hari ini menggunakan khidmat Lokman Adam bersama Cik Yani, the bedak setepek. Okay? Jadi Lokman Adam kata dia ada 7 ahli parlimen daripada BN yang akan mengkhianati parti. Tuan-tuan dan puan-puan, 7 MP yang dia kata nak lompat. Nak lompat, tapi dia salahkan mereka ni. Dia bagi tahu dia ni pengkhianat. Dia pun nak jatuhkan kerajaan yang suci sekarang ni. Kerajaan yang sesuci kunyit sekarang ni dia nak jatuhkan. Sebenarnya bukan, tuan-tuan. Sebenarnya dia nak jatuhkan apa? Izinkan saya baca. Saya dapat sedikit info daripada kawan-kawan. Okay. Saya masih ada kawan-kawan dalam UMNO apa semua, jadi cerita dia macam ni. Dikhabarkan PMX ada diskus untuk pecah sempadan kawasan PRU. Okay? Study untuk pola demografi dan pola pengundi untuk pecah kawasan tengah dilakukan oleh KPKT. KPKT sekali lagi dikuasai ataupun dikepalai oleh Menteri DAP. Komeng. Ameng. Okey, dan mungkin dah ada cadangan pun, mungkin juga untuk kekal berkuasa lama, mungkin. Ini semua adalah satu kemungkinan. Kita tidak menuduh tetapi mesej sedang berlegaran. Okey, because Lokman ada cerita pun tak ada bukti, dia pun based on hearsay aja. Hearsay. Takkan kita tak boleh cakap. Tapi kalau korang rasa nak kena kutip juga, janganlah, kesian kita. Kan? Okey, mungkin juga untuk kekal berkuasa lama. Semua kawasan akan dibahagi sama rata purata pengundi Cina yang akan duduk dalam 35 ke 40% dalam 120 kerusi parlimen. If that happen, selama-lamanya DAP akan duduk dalam kerajaan dan KPKT akan terus diguna sebagai home base untuk ubah pola demografi Malaysia menyamai Singapura. In the long run lah. Ini cerita lah. Ini bukan tuduhan. Ini just kita dapat, kita nak share info maklumat yang you dapat. Info maklumat yang saya dapat. In order to do this
times is now because while you are as the PM, maknanya dia seorang PM, which is Anwar lah kan, dan ada majority 2/3 sebab sekarang memang ada 148 148, okay. Dan bila bagi dan untuk propose bil bagi ubah dan pecah lagi simpanan PRU using vote from 148 MP kerajaan. Jadi MP-MP Melayu yang ada dalam tu, dia according to this, dia rasa macam ini dah lain dah ni. Dia nak pecahkan, nak buat macam ni, maknanya apa yang akan berlaku. Jadi itu sebabnya 7 orang tu terpanggil untuk nak letak jawatan sebenarnya kalau ikutkan cerita asalnya. Tetapi bila Loh Mak Adan dapat cerita ni, dia telah pusing cerita ni. Dia spin. Dia pusing, kata dia orang khianat. Yalah, bila cerita khianat nanti esok dia lekat je. Ni pengkhianat. No. Jangan jadi bodoh Ini bukan cerita pengkhianat, ini ada dia base dia. Dari segi ada base dia, saya habiskan ada base dia. Jadi dia orang takut, dia orang sanggup korbankan seat dia orang, sama ada dia orang akan dapat bertanding balik ke tidak ke, dia tak kisah. Janji tak terjadi benda-benda yang pelik-pelik ni. Ini yang apa nama dia, yang dia orang nak counter balik apa yang Lokman buat lah kan. Jadi maknanya kalau sekiranya ada berlaku benda ni, bukan dia lompat pasal dia nak tukar kerajaan sebab ada yang nak tukar jadi PM lain. No. Because mereka rasa negara ni ada majoriti dia siapa? Apa kaum apa? Melayu. Jadi kita kena terima hakikat. Okey? Jadi saya bagi kepada tuan lawyer kita untuk menceritakan. Dari segi perundangan, adakah mana-mana kerajaan mempunyai hak untuk penyimpanan semula? Ya, ada. Betul. Dan ini termaktub dalam perlembagaan. Tapi prosesnya adalah proses yang saya boleh katakan dual proses. Dia akan dicadangkan oleh pihak SPR. Dan kemudian ada tempoh-tempoh waktu yang perlu mereka penuhi dan sebagainya. Prosesnya tidak semudah macam bawa draft tu, bil tu di parlimen dan luluskan. Tidak. Dia akan melalui beberapa stage. Rakyat Malaysia ada hak untuk membantah pada perkara tersebut. Sebab SPR dia kena keluarkan akta, warta dan sebagainya, dan dia ada kuasa untuk dengar. You have to hear the rakyat. Setuju ke tak setuju dan sebagainya. Ini juga terkandung dalam perlembagaan, termasuk dalam jadual ke-13 perlembagaan tersebut. Dan akhirnya kalau dah write up dan sebagainya dan perlu dibawa sebagai bil kepada di Dewan Rakyat, ada hak untuk MP-MP bahaskan dan juga debatekan dan juga vote on it. But the danger would be, sekiranya ada cukup MP di sebelah kerajaan yang bersetuju dengan penyimpanan semula tersebut dan diterima, ianya akan hantar kepada Yang di-Pertuan Agong, dan sekiranya diterima, diwartakan, maka terjadilah lebih daripada 222 kerusi di mungkin parlimen. 300, mungkin 250. Yang merisaukannya adalah sekiranya, dan kita lihat, hari ini kita tidak boleh nafikan bahawa sebenarnya jumlah pengundi-pengundi di dalam kawasan bandar ni memang besar, Salim. Besar. Dan ini pun kita tak boleh nafikan bahawa sebenarnya majoriti MP-MP di kawasan parlimen ini adalah daripada parti DAP. Dan juga daripada parti PH. Dan juga sebenarnya adalah berbangsa bukan Melayu. Dan mereka bagi solid undi Kita tak boleh nafikan. KJ semua dah cakap dah. Mereka memang bagi solid undi pada PH dan DAP. Then the problem would be, are we actually menambah MP-MP di kawasan-kawasan bandar dan memberi kuasa kepada parti DAP, PH untuk berkuasa. Sebab tu saya awal tadi saya kata, adakah ini sebenarnya satu langkah politik? Of course kita dengar kabar angin, tapi kita di sini ingin memberi rakyat Malaysia berfikir. Is this happening? So, dan jangan terima bulat-bulat, jangan terima bulat-bulat. Kalau tak nak terima bulat-bulat, jangan terima bulat-bulat daripada Lokman Adan. Tapi jangan tolak bulat-bulat jugalah. Jangan tolak bulat-bulat possibility tersebut. So dalam sili kasih taruh, gerrymandering satu isu yang betul-betul kita kena fikirkan. Adakah sebenarnya keperluan 222 parlimen tersebut penambahannya adalah untuk mengekalkan PH berkuasa? Yes. Kita jumpa lagi lepas segmen ni. Okey, kita bersama dalam Cili Kasih Taruh lagi sekali. Ini segmen Salim. Ni kau apa pasal ni? Aku tak boleh. Apa pasal? Aku tak jumpa sabun lah. Sabun? Sabun Popinje. Salim, kau masih terkinja-kinja jadi sabun Popinje. Ambalat. Kita mau cerita pasal Ambalat, brother. Ambalat. Isu sabun juga tu. Sabun juga ni Ambalat ni. Saya sangat tertarik Rafiq, dengan KJ keluar sekejap. Keluar sekejap. Sorry lah aku sebut korang punya ni, sebab aku suka lah korang memang best. Korang ni memang legend lah. Apa benda kau ambil kertas tu? Okey. Sekarang ni cerita ni macam ni.
Dalam keluar sekejap ni, KJ kata dia percaya dengan PM, dia kata takkan PM nak tipu, takkan dia nak tipu kan. Tapi dia juga telah mengatakan bahawasanya adalah lebih manis kiranya dibentangkan isu ambalat ni melalui treaty atau perjanjian perjanjian yang berlaku, perjanjian Sulawesi betul betul kan saya kalau Laut saya silap? Sulawesi. Perjanjian Laut Sulawesi dibentangkan di PAC, Parliament Select Committee katanya. Okey, seperti mana KJ berhak berkata begitu sebab KJ sewaktu dia menjadi Menteri Kesihatan dahulu, beliau telah dituduh bermacam-macam macam-macam tohmahan daripada geng PAC juga ni. Yang kata KJ ni makan persen vaksin apa semua kan. Maka KJ sebab KJ perjanjian waktu tu vaksin tak boleh beritahu berapa harga dia beli tu. Jadi KJ telah persembahkan dalam PAC. PAC ni dianggotai oleh semua parti-parti politik. Betul. Jadi across the gallery. Jadi mereka telah melihat dan merasa puas hati. Sebab tu KJ sampai hari ni dia boleh dabit dada, dia clean. Because he was transparent open. He was transparent open. That's why I love KJ, brother. Okey, tetapi sekarang kita balik ambalat tu, daripada KJ punya cerita, sekarang saya nak pancing lawyer kita. Lawyer buruk to LLB. Brother, boleh tak tolong cerita sikit? Isu ambalat ni dari segi perundangannya, isu ambalat berkaitan dengan perairan antarabangsa. Okey. Dia juga berkaitan dengan hak di mana siapa ada milik region tersebut. Yang menjadi isu yang dipertikaikan sekarang ini adalah isu ambalat ni ada kaitan dengan simpanan minyak. Saya difahamkan daripada pembacaan kita, daripada apa yang kita berbilion-bilion Yes. Berbilion-bilion. Saya sebut bilion sebab Anwar suka bilion. Okay. So antara isu yang dilontarkan terhadap mereka-mereka yang mengkritik Perdana Menteri dan juga kerajaan adalah, did you sell our rights away? Yes. Pada masa yang sama, yang dipertahankan dan juga dinyatakan oleh mereka yang mempertahankan Perdana Menteri dan kerajaan dan mereka dalam Pakatan Harapan BN adalah bahawa no, we didn't sell our rights away, we only resolve the issues, but this region is still with us. So apabila ada dua pendapat yang conflicting at each other, saya merujuk kepada kenyataan yang berada di dalam Dewan Undangan Negeri Sabah, di mana adun-adun dalam Dewan Undangan Negeri Sabah tersebut banyak kali stres bahawa do not sell our rights, itu adalah kedaulatan kita, itu adalah hak kita, ini adalah berkaitan dengan sempadan kita, ini adalah mempertahankan negara kita. Takkan nak tipu kan? Yes. So saya nampak bahawa mereka-mereka yang betul-betul severely affected secara 100% di Sabah. So isu ni pada saya, Salim, okay, PAC is a very good call. Yes. Being very transparent, open is a very good call. Lepas tu ada pula yang katakan, alamak, tak perlu terangkanlah, benda ni kan dah dipersetujui, dah ada perjanjian, kan dah bersalaman PM Jokowi dengan PM Anwar Ibrahim, kan Menteri Luar Indonesia pun dah terangkan. No. Boleh sama sikit. Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan, masalah dia Tuan Rafiq, kita menghadapi masalah kepercayaan sekarang ni. Trust deficit. Because telah banyak kali fumble berlaku, banyak yang dijanji tetapi tidak deliver. Okey? Jadi kamu tidak boleh marah apabila rakyat merasakan dan rakyat mempersoalkan. Kita nak tahu. Kalau kau tak nak bagi tahu kat kita, tidak apa. Apakah solusi yang terbaik, Cik Rafiq? Ya, antara solusi yang terbaik, of course lah, dinyatakan seperti oleh KJ tadi. Tapi saya nak bagi satu lagi solusi. Ada lagi bagus. Solusi yang lebih laju, lebih cepat, lebih pantas dan sebenarnya menunjukkan keterbukaan Perdana Menteri. Kerana walaupun Dewan Rakyat sekarang ini tidak bersidang dan akan bersidang pada September berkaitan dengan rancangan separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Bulan depan je kan? Bulan depan je. Saya kata hari Selasa, Isnin selesaikanlah. Mudah aja. Perdana Menteri minggu depan ni lah, hari Selasa. Perdana Menteri ada kuasa di bawah peraturan 11.3, peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Rakyat. Dia tulis surat, dia minta supaya Parlimen disidangkan secara segera. Dia boleh buat permintaan oleh Perdana Menteri tu harus dibenarkan oleh Speaker. Speaker pun kawan dia. So panggil lah. Tulis surat, I want to convene immediately. Panggil semua ke dalam Dewan Rakyat. Buat live. Be transparent. Dan terus buka. Okey, saya tak sign. Baru kita hormat. Ini agreement dia. Saya setuju. Ialah sebab sempadan hak rakyat, keselamatan, boundaries dan ini sebagainya semua
bukannya berkaitan dengan kerajaan je tau, bukan berkaitan pembangkang je, dia berkaitan dengan rakyat Malaysia keseluruhannya, bukan saja di Sabah tapi di Malaysia ni. This is our country. So Prime Minister 11.3 ada di situ, peraturannya ada, just write a letter to Speaker Dewan Rakyat. Speaker pula, the word is shall, Tuan Speaker, you cannot reject the application. You must allow the Prime Minister to bentangkan di isu ambalat secara terbuka di Parlimen, debatekan bagi semua isu-isu ni terus direhatkan. Jadi saya boleh katakan macam ni lah Rafiq, kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 daya. Of course, definitely. Definitely. Sebab korang kan selalu boleh. Buatlah. Boleh. The ball is in your court now. Okay, so the law also allows you to do it. The law also allows you to do it. Jadi kita tak perlu nak tangkap orang tu, nak block sana, nak block sini, tak perlu. Just buat aja apa seperti saranan Rafiq, ataupun yang paling kurang buat seperti apa yang dikatakan oleh KJ. So you got two choice now. Alright? Actually mudah aja. Bila sidang khas tu dipanggil oleh Perdana Menteri, bila MP-MP yang menjadi wakil suara kita ni dia duduk dekat meja dia, dah ada dah. Inilah yang kerajaan buat. Oh, then okey lah. Semua akan tahu. Semua happy. Dan kau punya nama pun cantik. Semua okey. Betul tak betul? Nothing to hide kan? Nothing to hide. Yes, nothing to hide. Cili kasih taruh, brother. So jangan lupa follow kita. Lepas ni kita ada lagi segmen, tapi saya sarankan 11.3 tu clear. Prime Minister call for special sidang. And guys, please share this. Share everywhere. Please, for the sake of negara kita yang kita cinta. Thank you. Thank you. Ya, we are back again. Cili kasih taruh. Segmen kali ini kita nak cerita pasal, sebelum kita cerita pasal segmen ni, kita nak minta semua orang yang follow kita share, like, subscribe, bagi tahu kat kawan-kawan semua. Cili kasih taruh. Kita nak cerita pasal DAP. Abang besar. DAP. Abang besar. Ramai dia orang punya ahli dalam parlimen. Ramai. They hold a lot of power. They hold power lah. And then the best thing is they got the solid. Bila dia dapat dia punya ni, dia punya menang tu sampai tahap yang memang kalau kau campur dengan apa lain pun tak lawan dia. Gap dia besar sangat. Yang ni saya dah cakap dah itu. 12 kerusi yang paling tinggi kemenangan dalam dia punya Dewan Undangan Negeri, PRN 6 negeri yang baru-baru ni, semuanya DAP. Dan bila bab, kenapa bila bab DAP menang besar macam tu, dia tak kata ini gelombang merah apa semua Kenapa bila Melayu menang, tak menang besar pun, sikit je. Tengok majoriti yang menang ada yang 58, 30 apa semua, tapi kata ini gelombang hijau, ni gelombang hijau. Kita kadang-kadang kita diperbodohkan dengan statement-statement daripada pemimpin. Gelombang-gelombang ni pun ayat pun Lim Kit Siang yang keluar. Ya, dia yang keluarkan. He is writing. Dia cerita pasal ada kena-mengena dengan 13 Mei apa semua dia cerita tu kan. Jadi I think it's about time kita kena jadi bijak lah, Kita jangan diperbodohkan oleh politician, because we are beyond politik. Walaupun dia orang pejuang, tapi saya bawa masuk sini. Saya tak mau cerita sepati. Kita cerita pasal rakyat, the people, okay? Dan kita dimomokkan dengan green wave, gelombang Islam lah, apa semua. Tidak. Yang kita tak nampak gelombang merah tu. Okay, pasal DAP ni sekarang ni kita nak cerita. DAP ni dikhabarkan sekarang ni adalah cerita-cerita yang kita dengar. They hold a lot of power lah. And I don't know lah, if we talk about DAP sekarang ni, mungkin aku dengan Rafiq akan dipanggil lah kan. Kita tak tahulah, tapi begitulah cerita sekarang ni kan. Hari tu kami difahamkan bahawa Datuk Seri Hamzah Zainuddin telah dipanggil oleh pihak polis untuk dirakam percakapan beliau berkaitan dengan ceramah yang beliau buat di Taman Medan di hadapan sekitar lebih kurang 100 orang, dari mana dia menyatakan bahawa DAP ni memecah belahkan. Itu statement yang diberikan oleh Datuk Seri Hamzah ini, dipanggil oleh pihak polis. Tapi isu yang lebih besar kita nak bawa ni adalah berkaitan dengan even baru-baru ini pun yang tular dan sensasi adalah pemberian bantuan kepada persekolahan yang ada logo DAP. Kan, so it seems seolah-olah macam DAP ni berkuasa juga dalam kerajaan, dalam pembentukan kerajaan. Of course kita tahu. Dan kita tak nafikan bahawa mungkin ada sebenarnya menteri-menteri dari DAP yang perform. Ada mungkin. Ada, kita setuju, which is good kita akan beritahu. Yang tak elok kita akan beritahu tak elok. Kita pernah cakap yang Chow Kong Yew tu dekat Penang tu, I think he's good. Kita puji. And I think everyone knows. Rata-rata kita jumpa ramai pun kata Anthony Loke is doing a good job for transport ministry kan. So ada yang bagus, and seperti mana biasa ada yang tak elok. The problem is because adakah sebab emperor punya ni, because yang tulis 13 Mei ni apa semua emperor. Dia orang pun ada tim-tim juga kan. Ada tim juga. Dia pun pecah-pecah juga. Banyak emperor punya tim. Yang kalau dekat Perak ni ada tim yang lain punya tim kan. Jadi ini yang buatkan dia. Tapi kita tak boleh usik. Sekarang kalau kita usik DAP,
Kita mungkin. Dia Salim, satu lagi perkara yang saya kelakar sebenarnya adalah apabila Presiden UMNO telah menyatakan bahawa cover DAP. Dia cover DAP. Dia pedor DAP, dia cover betul-betul kan. Tapi pada masa yang sama kelakar juga sebenarnya sebab saya melihat bahawa isu DAP dan isu keberadaan DAP di dalam kerajaan menjadi satu isu yang ramai perhati dan saya rasa ramai maklum. Dan Datuk Seri Zahmidi kata, oh DAP dia dah setuju dah, dia nak mempertahankan agama Islam, agama rasmi persekutuan. Dia dah bersetuju dah bahawa hak-hak keistimewaan orang Melayu itu akan terjaga. Dia akan setuju dah untuk mempertahankan hak raja berperlembagaan. Okey, fine kalau dia setuju. Saya nak minta lah kalau boleh mereka-mereka dalam DAP tukarlah perlembagaan DAP. Tukarlah. Sebab perlembagaan banyak parti dia mempertahankan agama Islam, agama rasmi, dia mempertahankan hak istimewa orang Melayu, dia mempertahankan hak berkaitan dengan hak raja-raja Melayu tu dipertahankan. Mintalah DAP sebab DAP dalam perlembagaan dia menyatakan bahawa ini mereka nak memulangkan perlembagaan Malaysia kepada perlembagaan yang sekular. Ini kita tidak boleh terima. Ya. Lain tu. Lain. Itu dia panggil apa? Perjanjian apa ni? Setapak. Jadi mereka nak jadikan ni tak boleh lah. Base asas kita, negara kita ni. Kita lihat, kita lihat memang betul. Ramai pemimpin-pemimpin kanan DAP keluar, dia kata ya kita akan pertahankan hak istimewa orang Melayu, kita akan pertahankan hak Islam. Tapi kalau dia mempertahankan, you change your own constitution to align with the Malaysian constitution. Dia cerita dia simple aja. Tukar kau punya constitution, then kau boleh sembang. Kalau tidak kan, contohlah dalam DAP sendiri pun kita tengok CEC, apabila ada yang non-Malays bertanding, sangat susah nak menang. Kenapa orang Melayu tak nampak benda ni? Bukan 3R, this is a fact. Okay, apabila berlaku pertandingan CEC, orang yang non-Malay susah, dia akan menang satu orang Cina je. Ini bukan 3R, this is the fact. Ini adalah fakta, betul Ini adalah fakta CEC. Jadi bermaknanya kalau DAP nak kata dia adalah parti multiracial, dia boleh claim. Betul. Dia kata kami akan pertahankan agama, dia boleh claim. Tapi kalau betul-betul DAP ikhlas, seperti kata saudara Rafiq, buatlah, tukarlah perlembagaan kau, tunjukkan keikhlasan kau, baru kita boleh percaya. Betul tak Rafiq? Betul. That is one point. The other point, pada masa yang sama kita pun tak mempertikaikan ramai juga pemimpin-pemimpin utama kanan DAP yang sentiasa menyatakan kita akan mempertahankan multiracialism dalam Malaysia, kita akan mempertahankan hak beragama dalam Malaysia dan sebagainya. But what is worrying, and this is also a fact, you might agree or might not agree, the worrying thing daripada kalangan majoriti rakyat Malaysia adalah, can we trust DAP? And there's also a trust deficit with DAP. Apabila kerajaan Pakatan Harapan 1.0 jatuh dulu, run up kepada kejatuhan atau peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir adalah berkaitan dengan apabila Tun Dr. Mahathir dijemput untuk memberi ucapan di dalam Kongres Orang Melayu atau Kongres Maruah Melayu. Dan itu ada yang panggil Baruah Baruah Melayu dia kata. Itu pun telah ditentang hebat oleh mereka-mereka dalam DAP dan juga mereka-mereka dalam PH pada satu ketika. Dan Tun menyatakan bahawa no, I have a right to talk about my own race. I have a right to talk about the plights of my own race. Saya ada hak untuk bercerita tentang kelemahan ataupun kemunduran bangsa saya sendiri. So kenapakah saya perlu ditahan untuk tidak pergi kepada Kongres tersebut? Tapi Anwar itu tidak run up to that event. Tidak run up, tapi Anwar kata apa? Masa kau jadi PM kau tak fikir pasal Melayu. Masa dia jadi itulah masalah dia. That's why bila Anwar bercakap ni, dia bercakap so this becomes an important issue because akhirnya kita ramai ahli politik bergaduh sesama sendiri sehingga melupakan rakyat dan kos hidup rakyat yang susah. Salim? Itulah you ada buat a few observation. Saya ada buat observation sikit. Okey, saya nak repak sikit je. Saya pergi ke restoran-restoran yang agak bukanlah mewah, tapi restoran yang dahulu kita tahu restoran yang biasa orang lain semua boleh pergi. Tapi restoran-restoran ni sekarang, restoran-restoran yang berada di shopping kompleks apa semua, orang Melayu tak nampak dah muka dia lah. Orang Melayu sekarang ni betul-betul tengah tertekan, tengah susah, tengah susah. Lepas tu mereka ni betul-betul simpan duit kalau yang ada pun takut nak spend. Yang ada satu kaum je yang pergi, yang kita boleh nampak penuh dengan mereka saja. Saya tak boleh sebut nanti jadi 3R. Jadi kos sara hidup, this is a real thing. Okay, ini real thing kita tengah hadapi sekarang. Apabila kau ada PM yang 9 bulan tak buat apa pun,
Dan saudara sekalian, Cili Kasih Taruh. Kita akan bersama anda dan kita akan habis. Kita akan berjumpa lagi anda. Jangan lupa share, like, subscribe. Dan seperti mana biasa, ingatlah mantra ini. Anda ada hak untuk menerima pelbagai pendapat dan sekiranya anda memberi pendapat, itu hak anda, tetapi lakukanlah secara lunas undang-undang. Anda ada hak untuk mendengar pelbagai pendapat. Ni saya nak habiskan sikit lagi, sorry lah Saleh. Saya duk risau kerana sehingga hari ini masih lagi ada sekatan-sekatan kepada kebebasan bersuara tersebut. Dan telefon banyak lagi media, lain telefon pun out lagi. Media pun banyak yang mendapat sekatan dan saya nak minta lah kepada kerajaan hari ini, grow up, be mature enough, bahawa rakyat di negara ini sebenarnya telah lebih matang daripada anda dan boleh mendengar pelbagai pendapat sebelum membuat keputusan. Cili Kasih Taruh sentiasa akan bersama dengan anda. Share, like, subscribe. Salim Iskandar, Rafiq Rashid. Cili Kasih Taruh. Take care.